mempunyai 9 orang anak namun tiada yang sanggup menjaga. Sebaliknya, diabaikan di hospital. Ada juga yang memilih untuk tinggal di rumah orang tua kerana penat diherdik keluarga sendiri. Itu antara kisah perit yang dikongsikan oleh penghuni rumah jaga anak dan rawatan orang tua Al-Ikhlas kepada wartawan kami, Sarah Abdullah. Zarah Ahmad, 83 tahun, penghuni baharu rumah Al-Ikhlas di Puchong Selangor yang mula menginap lebih sebulan lalu. Hanya tersenyum saat disapa, siapa sangka dia menyimpan 1001 kisah duka. Mendakwa 9 anak enggan menuntutnya di hospital selepas menerima rawatan selama seminggu akibat terjatuh, telah memaksanya dirujuk ke rumah Al-Ikhlas melalui Jabatan Kerja Sosial Hospital. Assalamualaikum kepada para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya Syarmi Namatrisha binti Salmi yang bernombor matrik 10 DDT 21F1087 ingin membentangkan tentang dokumentari saya berserta ahli kumpulan saya yang lain. Tajuk dokumentari kami ialah Pengabaian Tanggungjawab Anak-anak terhadap ibu bapa yang telah tua serta tren menghantar mereka ke rumah jagaan orang tua-tua. Seperti yang sedia maklum, ibu bapa ialah insan terbaik yang telah mendidik anak-anak sedari kecil sehingga dewasa tanpa sedikit keluhan daripada mereka. Namun, masih ada segelintir anak-anak yang mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai anak-anak kepada ibu bapa mereka serta tergamak menghantar mereka ke rumah jagaan orang tua-tua. Oleh itu, hari ini saya akan berkongsi tentang kesan negatif yang akan dihadapi oleh anak-anak yang tidak mengenang budi orang tua mereka. Antaranya termasuklah mereka akan dipandang hina oleh masyarakat. Selain daripada itu, mereka juga akan disisihkan oleh ahli keluarga dan saudara mara mereka yang lain. Seterusnya, pintu rezeki akan ditutup oleh Allah dan yang terakhir, hidup akan dimurkai oleh Allah. Ini semua terjadi kerana sikap mereka sendiri yang seperti kacang lupakan kulit. Sedangkan ibu bapa mereka telah membentuk mereka menjadi insan terbaik, namun ini yang anak-anak berikan kepada mereka sebagai balasan yang telah dibuat oleh ibu bapa mereka sendiri. Jadi, sama-samalah kita berfikir sejenak tentang keburukan membuat semua benda ini kepada ibu bapa kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Saya Nurul Aina Zaidah binti Zairi dan nombor matrik 10 DDT 21F1089. Seperti yang kita tahu adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawab seorang anak untuk menjaga dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Malahan segala kebajikan serta keperluan ibu bapa haruslah anak berikan. Di samping menjaga adab-adab ketika bersama mereka, adakah anda sanggup menghantar ibu bapa ke rumah orang tua? Hari ini ramai anak yang menghantar ibu bapa mereka ke rumah penjagaan orang tua atau rumah kebajikan dengan alasan tidak lagi mampu menjaga mereka kerana kesibukan kerja dan tiada masa yang cukup untuk menjaga mereka yang uzur itu. Akan tetapi, ibu atau ayah seharusnya diberikan perhatian yang penuh. Seterusnya, isu menempatkan ibu atau bapa di rumah orang tua. Kami berpandangan bahawa ianya adalah harus dan dibolehkan
jika sekiranya mereka menyukainya. Begitu juga jika layanan yang diberikan adalah baik dan tiada unsur penganiayaan terhadap mereka. Namun sebaliknya, jika kedua orang tua tidak redha dan tidak menyukai akan tindakan menghantar mereka ke rumah orang tua, bahkan berlaku penganiayaan ke atas mereka, maka hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan sama sekali. Apatah lagi jika anak hanya ingin melepaskan tangan dan tanggungjawab tanpa menziarahi dan memberi nafkah kepada orang tuanya. Hal ini adalah berdosa apabila perasaan orang tua tidak dijaga. Ingatlah pesanan Rasulullah SAW kepada kita sebagai renungan, yang maksudnya, sesiapa yang suka diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaklah kematiannya dalam keadaan beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia juga memperlakukan manusia sebagaimana dia suka manusia memperlakukan kepadanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nurjina binti Azhar bernombor metrik 10GDT21F1097. Saya telah memilih tajuk punca-punca pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua serta tren menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua. Punca pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang pertama adalah golongan muda terlalu taksub dengan dunia. Ini kerana bagi golongan muda, mereka menganggap mengejar kekayaan, kemewahan dan kesenangan hidup adalah segala-galanya berbanding menjaga ibu bapa mereka. Dengan ini, mereka akan bertindak menghantar ibu bapa mereka ke rumah jagaan orang-orang tua. Punca yang kedua adalah pengabaian ibu bapa kepada anak-anak semasa kecil. Hal ini terjadi mungkin kerana ibu bapa bersikap bengis atau suka mendera anak-anak. Dengan berbuat demikian, anak-anak akan menyimpan dendam terhadap kedua ibu bapa. Oleh itu, salah satu cara untuk memuaskan hati mereka ialah dengan mengabaikan kebajikan, kesihatan dan menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua. Akhir sekali, anak-anak memberi alasan kewangan. Hal ini kerana anak-anak menyatakan bahawa ketidakmampuan mereka untuk menjaga ibu bapa mereka sehingga mengambil keputusan untuk menghantar orang tua mereka ke rumah jagaan orang-orang tua. Oleh itu, hormatilah dan sayangilah ibu bapa kerana tanpa mereka, tidak ada siapa lagi yang akan mendoakan kesejahteraan dan kejayaan kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Khairin Adriana binti Khairin Usman. Nombor metrik saya ialah 10DDT21F1092. Saya akan menerangkan langkah-langkah mengatasi pengabaian tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa serta tren menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua. Yang pertama ialah didikan agama. Agama ialah tiang kehidupan setiap bangsa. Setiap agama menerapkan nilai-nilai murni yang dapat membentuk seorang insan yang berpekerti mulia dan baik hati. Ibu bapa berperanan dalam mendidik anak-anak yang nanti akan menjadi model atau pengganti kepada generasi akan datang. Hal ini amat ditekankan oleh sebab tanggungjawab yang bakal dipikul oleh generasi akan datang lebih mencabar dengan kehidupan sekarang. Atas sebab itu, ramai anak muda yang sanggup menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang-orang tua. Oleh itu, didikan agama harus dititik beratkan oleh setiap bangsa. Yang kedua ialah memupuk kasih sayang. Kasih sayang fitrahnya akan terlahir dalam setiap jiwa raga manusia. Kasih sayang ini harus dipupuk dari kecil agar anak yang terlahir dibimbing dengan lemah lembut dalam kasih sayang. Ibu bapa ditugaskan untuk membesarkan anak-anak dengan cemerlang dari segi pakaian, pembesaran malah persekolahan. Oleh yang demikian, didiklah anak-anak dengan kasih sayang agar mereka membesar dengan baik dan menjadi insan yang berguna. Yang ketiga ialah contoh teladan yang baik. Bapa borek, anak rintik. Itulah yang dikatakan seperti mana anaknya, begitulah bapanya. Anak-anak umpama kain putih yang perlu dicorakkan. Dalam mencorak nilai-nilai murni kepada anak-anak, ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik seiring dengan ajaran yang diterapkan. Hal ini perlu dicontohi agar anak muda terbina dengan cemerlang. Kesimpulannya, sejahat mana ibu bapa kita, sebaik mana ibu bapa kita, kita sebagai anak harus melakukan tanggungjawab yang telah ditentukan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.